Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Banyak berita yang tergempar hari ini dan beberapa hari sebelum ini, dan kita mendengar beberapa kabar daripada Mahathir bahwa beliau ada membuat kenyataan di mana beliau seperti tidak bersetuju dengan keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini yang telah melantik Zahid Hamidi menjadi timbalan Perdana Menteri bagi Datuk Seri Anwar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, satu kenyataan daripada Mahathir ini mengejutkan Malaysia, sebab sekian lama beliau tidak muncul, akhirnya beliau muncul dengan kenyataan itu di mana beliau telah berkata tidak relevan bahawa Zahid Hamidi menjadi timbalan Perdana Menteri. Lebih kurang begitulah katanya. Kalau saya tak betul, kamu boleh betulkan, kamu boleh tunjukkan artikel yang sebenar. Tapi memang begitulah bunyinya yang Mahathir keluarkan kenyataan beliau. Jadi hari ini satu lagi berita yang mengejutkan daripada pejuang, dan ini pasti saya rasa akan memberi kesan kepada Datuk Seri Tun Mahathir, akan memberi kesan kepada Tun TM sendiri. Tapi sebelum kita teruskan berita hari ini, tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan politik daripada channel ini, supaya kamu akan sentiasa update perkembangan politik daripada channel ini. Ketua Pejuang Muda Malaysia akhirnya umum letak jawatan. Ketua Pejuang Muda Malaysia letak jawatan. Ketua Pejuang Muda Malaysia Dr. Abu Hafiz Salehuddin mengumumkan peletakan jawatannya berkuat kuasa serta-merta. Abu Hafiz berkata, beliau mengambil keputusan untuk mengemukakan surat peletakan jawatan selepas mengambil kira pelbagai pertimbangan, termasuklah rasa bertanggung jawab atas prestasi pejuang pada pilihan raya umum ke-15. Semoga kepimpinan baharu sayap pemuda pejuang mampu mengemudi pejuang muda dengan lebih baik dan cemerlang. Jutaan terima kasih dan juga penghargaan diucapkan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, kepimpinan utama pejuang, serta teman kepimpinan Pejuang Muda Malaysia atas kepercayaan diberi untuk menggalas amanah sebagai Ketua Pejuang Muda Malaysia. Pengalaman digarap selama ini akan dijadikan ilmu yang sangat berguna, insya-Allah, katanya dalam satu kenyataan. Dan pada PRU15, Gerakan Tanah Air ataupun GTA yang bertanding menggunakan logo pejuang gagal mendapat sebarang kerusi meskipun meletakkan calon untuk bersaing di 125 kerusi. Jadi akhirnya peletakan jawatan ini memang mengejutkan, dan mungkin segelintir rakyat ada yang mungkin terkejut, tetapi saya rasa segelintir juga tidak terkejut, sebab kita dapat melihat prestasi pejuang ataupun GTA di bawah Gerakan Tanah Air memang sangat merosot pada PRU15. Dan ada yang kata Tun Mahathir, ada satu artikel mengatakan bahwa Tun Mahathir akan fokus untuk menulis, tidak lagi untuk berpolitik. Tapi kita tidak tahu. Dan apa pendapat Anda? Adakah setelah Ketua Pejuang Muda Malaysia letak jawatan, apakah akan berlaku kepada pejuang, parti pejuang, dan apakah akan berlaku kepada Gerakan Tanah Air, dan juga status Mahathir, status kepada kepimpinan parti di dalam kepimpinan pemimpin di dalam parti pejuang dan juga Gerakan Tanah Air, apakah yang akan berlaku kepada mereka. Jadi berita hangat hari ini yang memang sudah sah pun, Ketua Pejuang Muda Malaysia letak jawatan. Hai semua tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih memilih channel ini untuk menonton video hari ini. Satu lagi maklumat yang paling hangat yang Anda perlu tahu hari ini. Dan sebelum kita mulakan, saya meminta kamu untuk bantu saya kembangkan lagi channel saya dengan tekan butang subscribe, like, dan share, supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini. Hari ini satu kejutan kita terima setelah Haji Jinor
yang telah mengumumkan beberapa pemimpin, tak pasti 4 ataupun 5 pemimpin bersatu yang telah tinggalkan bersatu dan bernaung penuh di bawah JRS. Apa kesan kepada Haji G? Mesti banyak penerimaan orang ramai berkenaan dengan apa yang dilakukan ataupun tindakan daripada Haji G Noor ini. Mesti banyak yang respon, sama ada respon negatif, respon positif, dan kita menantikan respon-respon daripada mereka ini. Dan satu berita hangat yang saya nak kongsikan dengan kamu, ada yang berpendapat bahwa tindakan Haji G ini adalah untuk mahu kekalkan kedudukannya di Sabah. Jadi adakah Anda setuju dengan kenyataan tersebut? Satu berita ataupun artikel yang saya nak kongsi dengan kamu daripada Sinar Harian. Tindakan Haji G hanya mahu kekal kedudukan di Sabah. Tindakan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G Noor yang mengumumkan keluar daripada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu hanya untuk mengekalkan kedudukannya di Sabah. Ketua Angkatan Bersatu Anak Muda ataupun Armada Bersatu Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal berkata, tindakan bekas pengurusi Bersatu Sabah itu seperti tidak memikirkan prinsip perjuangan yang pernah dilaungkan sebelum ini. Jadi tuan-tuan dan puan, bagaimana? Adakah Anda bersetuju dengan kenyataan daripada Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal berkata ini? Ujarnya, keputusan yang dibuat oleh Haji G seperti tidak mengenang kesungguhan dan pengorbanan pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Setiausaha Agung Datuk Sri Hamzah Zainuddin yang telah membantu beliau memenangi pilihan raya negeri PRN Sabah sehingga diangkat sebagai Ketua Menteri. Kekesalan dan kekecewaan ini lebih terasa apabila mengenangkan segala kudrat dan pengorbanan jentera Armada Bersatu dan Pemuda Perikatan Nasional yang telah bertungkus lumus memenangkan Perikatan Nasional pada PRN Sabah yang lalu. Kami yakin masih ada sahabat-sahabat seperjuangan Armada di Sabah yang kekal setia bersama Bersatu. Terima kasih diucapkan. Kita akan bina semula bersatu di negeri Sabah, katanya dalam satu kenyataan pada Sabtu. Dalam pada itu juga, pada Sabtu, pengerusi Gabungan Rakyat Sabah JRS itu yang juga Haji G Noor mengumumkan kepimpinan Bersatu Sabah keluar daripada parti itu. Haji G juga dilaporkan berkata keputusan itu dibuat selepas mengambil pertimbangan keadaan landscape politik negara pada ketika ini. Sementara itu, Wan Ahmad Faizal turut membidas kenyataan Setiausaha Agung JRS Datuk Sri Masidi Manjun yang cuba mengaitkan PN sebagai parti yang mempromosikan politik ekstremis Islam semata-mata. Tegasnya, sebagai seorang tokoh dan pemimpin yang beragama Islam, Masidi disaran merujuk semula pasal 6 dalam Perlembagaan Bersatu dan pasal 5 dalam Perlembagaan PN. Jadi adakah benar apa yang dinyatakan oleh Wan Ahmad Faizal ini, di mana Haji G hanya mahu kekal kedudukan di Sabah, oleh itu beliau bertindak sedemikian keluar daripada parti. Jadi apa komen Anda berita hari ini? Anda boleh komen di bawah. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia.